فصل يتحير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار أي كعتق كفارته، وهو عتق رقبة مؤمنة بلا عيب يحل بالعمل والكسب كما تقدم في محله، وإطعام 10 مساكين كل مسكين مد حب من غالب قوة بلده أو كسوتهم بما يسمى كسوة كقميص أو إمامة أو إزار أو رداء لا خف وقفازين ومنطقة بكسر الميم. وتقدم تفسير الثلاثة في بابي زكاة النقد ومحرمات الإحرام. ولا تشترط صلاحيته أي ما يكسل للمدفوع إليه، فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له، ويجوز قطن وكتان وحرير لامرأة ورجل ولبيس لم تذهب قوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, InsyaAllah saya akan menyambung perbincangan seperti mana yang telah diterangkan oleh sahabat saya tadi berkaitan dengan sumpah. Fasal memilih pada kafarah sumpah di antara memerdekakan hamba seperti zihar, iaitu memerdekakan hamba yang beriman tanpa ada kecacatan untuk hamba tersebut melakukan kerja, dan memberi makan 10 orang miskin, pada setiap orang miskin tersebut 1 cupak daripada makanan asasi bagi sesebuah negeri, ataupun memberi pakaian kepada mereka dengan apa yang dinamakan pakaian seperti gamis ataupun serban ataupun kain sarung ataupun selendang. Ianya tidak termasuk kasut, stokin dan tali pinggang. Diterangkan ketiga perkara ini di dalam bab zakat duit dan pengharaman pakaian semasa ihram, dan tidak disyaratkan lengkap atau sempurna pakaian tersebut yang akan dijadikan kafarah atasnya, maka boleh ataupun harus memberi seluar yang tidak sama saiz, seperti seluar yang kecil untuk orang yang besar dan seluar yang besar untuk orang yang kecil, yang mana langsung tidak sesuai untuk dipakai untuknya seluar tersebut. Dan harus juga memberi kain kapas, cotton dan sutera kepada wanita dan lelaki, dan juga pakaian terpakai yang masih elok. فإن عجز عن الثلاثة أي كل منها لزمه صوم 3 أيام للآية ولا يجب تتابعها في الأظهر للإطلاق الآية، والثاني يجب اختياطا وإن غاب ماله انتظره ولم يصم. Maka jika dia lemah daripada 3 perkara tersebut, wajib ke atas dia untuk berpuasa selama 3 hari berdasarkan kepada ayat Al-Quran, dan tidak wajib puasa tersebut dilakukan secara berturut-turut pada pendapat yang azhar, berdasarkan penjelasan ayat yang jelas. Dan kedua, wajib berhati-hati, dan sekiranya hilang hartanya, hendaklah ditunggu hartanya dan tidak berpuasa dia. Ini kerana mungkin hartanya itu akan wujud. ولا يكفر عبد بمال لأنه لا يملك إلا إذا ملكه سيده طعاما أو كسوة وكلنا يملك بتمليكه فإنه يكفر به، والأظهر عدم ملكه فلا يكفر به ولو ملكه عبدا ليعتقه عن الكفارة، وكلنا يملكه ففعل لم يقع عنها لامتناع الولاء للعبد، وقيل يقع والولاء للعبد بل يكفر بصوم فإن ضره الصوم قال في المحرر لطول النهار وشدة الحر، وكان حلف وحنث بإذن سيده فيهما صام بلا إذن
منه أو وجد بلا إذن لم يصم إلا بإذن منه، لأن حقه على الفور والكفارة على التراحي، وإن أذن في أحدهما فقط. فالأصح اعتبار الحلف، فإن كان بإذن صام بلا إذن، وإن كان بغير إذن لم يصم إلا بإذن. والثاني اعتبار الحنس، فإن كان بإذن صام بلا إذن أو بغير إذن لم يصم إلا بإذن. والمراد أن في كل من الحلف بإذن والحنس بغير إذن وعكسه وجهين في الصيام بغير إذن، أحدهما جوازه والثاني منعه، والترجيح مختلف، وهو الجواز في الأولى والمنع في الثانية، وفي الروضة كأصلها المنع في الأولى والجواز في الثانية، ولو لم يضره الصوم في الحدمة لم يحتاج إلى إذن فيه. ومن بعده خر وله مال يكفر بطعام أو كسوة لا عتق. Dan tidak dikenakan kafarah seorang hamba terhadap hartanya, kerana hamba tidak boleh memiliki kecuali sekiranya tuannya itu memberi pemilikan kepada hamba tersebut, sama ada makanan ataupun pakaian. Oleh itu barulah kita katakan dia memiliki. Dan dengan adanya pemilikan tersebut, maka sesungguhnya hamba ini akan dikenakan kafarah dengan makanan dan juga pakaian hamba tersebut yang zahir. Ketiadaan pemilikan, maka hamba tadi dia tidak terkena kafarah kepadanya. Dan kita katakan memiliki ini adalah satu perbuatan yang tidak berlaku kerana terhalang hamba tadi oleh walak kepada tuannya. Dan pendapat yang lain, ianya berlaku walak terhadap hamba. Bahkan hamba membayar kafarah dengan berpuasa. Jika puasa itu mendatangkan mudarat kepada hamba tersebut, telah berkata di dalam Muharrar, iaitu panjangnya siang dan sejuk yang melampau. Dan jika dia bersumpah dan melanggarnya dengan izin tuannya, dan berpuasa tanpa izin daripada tuannya, atau wujud tanpa izin, maka tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin tuannya. Kerana hak seorang hamba kepada tuannya adalah wajib yang mesti segera dilaksanakan. Dan sementara itu kafarah hamba tadi, kafarah yang boleh ditangguhkan. Sekiranya tuannya mengizinkan pada salah satu perkara sahaja, maka yang asah diiktibarkan sumpah. Sekiranya tuan izin untuk berpuasa, maka dia berpuasa. Dan tidak boleh hamba tersebut berpuasa kecuali dengan izin. Keduanya dia dikira melanggar sumpah. Adalah dengan izin dia berpuasa, tanpa izin, atau selain izin tidak berpuasa kecuali dengan izin. Dan ianya adalah pada setiap daripada sumpah adalah dengan izin dan langgar sumpah tanpa izin. Ada dua wajah keadaan pada berpuasa tanpa izin. Yang pertama harus, dan yang kedua adalah ditegah. Dan yang rajih berbeza sama sekali, iaitu harus pada yang pertama dan ditegah pada yang kedua. Manakala mengikut kitab Raudah, ditegah pada yang pertama dan harus pada yang kedua. Walaupun puasa tak memberi mudarat pada khidmatnya, maka tak perlu kepada izin. Orang yang sebahagiannya merdeka dan mempunyai harta, dia membayar kafarah dengan makanan atau pakaian, dan tidak perlu dia memerdekakan hamba kerana kurangnya tentang keahlian tuan hamba, dan tak perlu puasa kerana mempunyai harta.
فصل حلف لا يسكنها أي هذه الدار أو لا يقيم فيها وهو فيها فليخرج في الحال ليخلص من الحلف ولا يحنس لو خرج وترك فيها أهله ومتاعه فإن مكث بلا عذر حنيس وإن بعث متاعه وأهله كما لو لم يبعثهما لأن حلفه على سكن نفسه وإن مكث لعذر كأن أغلق عليه الباب أو منع من الخروج أو خاف على نفسه أو ماله لو خرج لم يخنس وإن اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب للخروج لم يحنس. Sekiranya dia bersumpah untuk tidak mendiami sesuatu daerah ataupun menetap di situ, sedangkan pada masa itu dia ada di dalamnya, maka dia hendaklah keluar dengan serta-mertanya untuk membebaskan diri dia daripada sumpah tersebut. Dan dia tidak dikira melanggar sumpah sekiranya dia berada di situ dengan tujuan untuk mengeluarkan barang-barangnya serta membawa ahli keluarganya yang lain keluar. Dan sekiranya dia menetap tanpa keuzuran, maka dia telah melanggar sumpah tersebut, walaupun dia telah membawa keluar barang-barangnya serta ahli keluarganya. Seperti mana tidak keluar ahli keluarga dan barang-barangnya kerana sumpah tersebut, dia bersumpah bahawa hanya dirinya sahaja. Dan sekiranya dia menetap ataupun dia berada di situ disebabkan oleh keuzuran, seperti pintu yang rosak, ataupun dia dihalang daripada keluar, ataupun dengan sebab keluarnya akan menimbulkan ketakutan kepada dirinya dan juga hartanya, sekiranya dia keluar, maka dia dikira tidak melanggar sumpah. Dan sekiranya perbuatan terus menetap dilakukan dengan tujuan melakukan kerja-kerja persiapan yang berkaitan urusan untuk keluar daripada tempat berkenaan, seperti mengumpulkan barang-barang, membawa ahli keluarga, memakai baju dan sebagainya, maka dia dikira tidak melanggar sumpah. Sama juga jika dia kembali selepas dia keluar daripada apa yang disumpahkan sebelum ini. ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال لم يحنس وكذا لو بنى بينهما جدارا ولكل جانب مدخل لا يحنس في الأصح. Sekiranya dia bersumpah untuk tidak tinggal bersama seseorang di dalam rumah itu, maka telah keluarlah salah seorang daripada mereka pada masa itu juga, maka dia dikira tidak melanggar sumpah. Begitu juga bila mana dibina di antara mereka berdua satu dinding, dan setiap dinding itu mempunyai satu tempat masuk, maka dia juga tidak dikira melanggar sumpah. Kerana pada pandangan yang asah, dia dikira tidak tinggal bersama. Akan tetapi pada pendapat ataupun pandangan yang kedua ialah dia tetap dikira melanggar sumpah kerana melihat kepada kesempurnaan binaan, iaitu berada dalam satu rumah. Manakala menurut Raudah yang menisbahkan kepada perkara tersebut sebagai sahih, dan yang rajih adalah yang pertama mengikut Imam Al-Baghawi. ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يخرج وهو خارج فلا حنس بهذا المذكور لأنه لا يسمى دخولا ولا خروجا أو لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد فاستدام هذه الأحوال التي هو عليها من التزوج إلى آخرها حنيس. Sekiranya dia bersumpah untuk tidak masuk sedangkan dia berada di dalamnya,
ataupun dia bersumpah untuk tidak keluar sedangkan dia berada di luar, maka dia dikira tidak melanggar sumpah di atas keadaan tersebut, kerana ianya tidak dinamakan masuk atau keluar. Ataupun dia bersumpah untuk tidak berkahwin, ataupun tidak bersuci, atau tidak memakai baju, atau tidak menunggang, atau tidak bangun, atau tidak duduk, maka jika dia meneruskan berada di dalam keadaan itu, yakni yang dilafazkannya atas semua perkara itu, maka dia dikira melanggar sumpah. قلت تحنسه باستدامة التزوج والتطهر المخالف لما في الشرح من عدم الحنس غلة للدخول فإن الاستدامة فيهما لا تسمى تزوجا وتطهرا بخلافها في باقي الأحوال فتسمى لبسا وركوبا إلى آخرها واستدامة طيب ليست تطيبا في الأصح فلا يحنس بها الحالف لا يتطيب وكذا وطع وصوم وصلاة والله أعلم. Dikatakan dia melanggar sumpah dengan meneruskan perkahwinan dan suci. Ini diperselisihkan perkara ini, yang mengatakan bahawa dia tidak melanggar sumpah tersebut. Maka jika dia berterusan berada dalam keadaan berkahwin dan bersuci, ianya tidak dinamakan berkahwin atau bersuci. Dengan khilaf pada hal yang selainnya, maka dinamakan berpakaian, menunggang dan sehingga akhirnya, dan mengekalkan wangian, bukanlah memakai wangian pada pendapat yang asah, maka dia dikira tidak melanggar sumpah. Dia tidak memakai wangian, seperti juga bersama, berpuasa dan solat. Wallahu a'lam. ومن حلف لا يدخل دارا حنس بدخول دهليز بكسر الدال داخل الباب لا ثاني له أو بين بابين لا بدخول طاق معقود قدام الباب وقيل يحنس به لدخوله في البيع ولا بصعود السطح من خارجها غير محوط وكذا محوط من الجوانب الأربعة في الأصح والثاني يحنس لإخاطة حيطان الدار به ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله فيها لم يحنس لأنه لم يدخل فإن وضع رجليه فيها معتمدا عليهما حنس لأنه نوع من الدخول فإن مدهما فيها وهو قاعد خارجها لم يحنس ولو إن حدمت فدخل وقد بقي أساس الخيطان حنيس لبقاء اسم الدار وإن صارت فضاء أو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا فلا يحنس لزوال اسم الدار. Sesiapa yang bersumpah untuk tidak memasuki sebuah rumah, maka dia dikira melanggar sumpah dengan masuk ke ruang lapang, ataupun dia masuk ikut pintu, ataupun di antara dua pintu, tidak dengan ruangan di depan pintu, dan kita katakan dia telah melanggar sumpah dengannya untuk masuk ke dalamnya. Akan tetapi dia dikira tidak melanggar sumpah dengan memanjat atas bumbung rumah tersebut. Sekiranya orang yang bersumpah itu memasukkan sebelah tangannya atau kepalanya atau sebelah kakinya, maka dia tidak dikira melanggar sumpah. Ini kerana perbuatan masuk
secara mutlak atau secara menyeluruh tidak berlaku. Akan tetapi sekiranya dia meletakkan kedua belah kakinya ke dalam rumah itu, maka dia dikira telah melanggar sumpah. Kerana kedua-dua kaki tersebut merupakan sebahagian daripada masuk. Jika dia masuk khemah yang runtuh ataupun rumah yang runtuh tetapi masih lagi mempunyai ataupun terdapatnya asas bangunan tersebut, maka dia juga dikira telah melanggar sumpah. Dan sekiranya bangunan kediaman itu bertukar menjadi masjid ataupun menjadi tempat mandi ataupun menjadi taman, maka dia dikira tidak melanggar sumpah tersebut. ولو حلف لا يدخل دار زيد حنس بدخول ما يسكنها بتلك لا بإعارة وإجارة وغصب إلا أن يريد بداره مسكنه فيحنس بالملك وغيره ويحنس بما يملكه ولا يسكن إلا أن يريد بداره مسكنه فلا يحنس بما لا يسكنه والأصل في ذلك أن الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك. Jika dia bersumpah untuk tidak masuk ke rumah Zaid, maka dia dikira melanggar sumpah dengan masuk ke dalam rumah Zaid, yakni rumah yang dimiliki oleh Zaid, bukan rumah yang disewa dan bukan juga rumah yang dirampas. Kecuali Zaid katakan tempat dia tinggal, maka dia telah melanggar sumpah. Dan dia juga dikira melanggar sumpah dengan masuk rumah yang dimiliki oleh Zaid, yang tidak didiami Zaid, kecuali Zaid maksudkan tempat kediamannya, dan asal pada perkara tersebut disandarkan kepada pemilik tentang pemilikannya. ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما أو طلقها فدخل وكلم لم يحنث لزوال الملك بالبيع والطلاق إلا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث تغليبا للإشارة إلا أن يريد ما دام ملكه فلا يحنث. Dan sekiranya dia bersumpah untuk tidak masuk ke dalam rumah Zaid, ataupun tidak mahu bercakap dengan hamba Zaid ataupun isteri Zaid, maka Zaid pun menjual hambanya, menjual rumahnya dan mentalakkan isterinya. Maka jika dia masuk dan bercakap dengan hamba Zaid ataupun isterinya, maka dia tidak dikira melanggar sumpah. Melainkan jika Zaid mengatakan bahawa rumah-rumah yang tertentu ataupun isteri-isteri yang tertentu ataupun hamba-hamba yang tertentu, maka dalam keadaan itu dia dikira telah melanggar sumpah. ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزع ونصب في موضع آخر منها لم يحنث بالثاني ويحنث بالأول في الأصح. Sekiranya dia bersumpah untuk tidak masuk rumah daripada pintu ini, maka dibuat pintu yang selainnya, maka dia dikira tidak melanggar sumpah pada pintu yang kedua. Tetapi pada masuk pintu yang pertama tadi, dia dikira sebagai melanggar sumpah mengikut pada yang asah.
أو لا يدخل بيتا حنيس بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة أو صوف أو شعر أو وبر أو جلد فإن نوعا منها حمل عليه ولا يحنس بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل. Ataupun dia tidak masuk sebuah bilik, maka dia dikira melanggar sumpah jika dia masuk mana-mana bilik, sama ada daripada bilik tersebut dibuat daripada tanah, batu, kayu ataupun khemah. Akan tetapi dia tidak dikira melanggar sumpah dengan memasuki masjid, bilik mandi, gereja dan juga gua, kerana ianya tidak dinamakan bilik kecuali jika dia kaitkan bilik mandi, masjid, gereja dan gua tadi dengan sebagai bilik, maka dia dikira melanggar sumpah. أو لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره عالما بذلك حنس. وفي قول إن والدخول على غيره دونه لا يحنس كما في مسألة السلام الآتية. وفرق بينهما بأن الدخول لا يتبعض بخلاف السلام فلو جهل خسوره في البيت فخلاف همس الناس. Jika dia bersumpah untuk tidak masuk ke dalam bilik yang ada Zaid dan dia masuk lalu mendapati Zaid dan orang lain berada di dalamnya, maka dia telah melanggar sumpah mengikut kepada satu pendapat, dan pendapat yang lain mengatakan bahawa dia tidak melanggar sumpah jika niat dia untuk orang lain, bukan untuk Zaid. Seperti mana pada masalah memberi salam. قلت ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم علمه واستثناه باللفظ أو بالنية لم يحنث وإن أطلق حنث في الأزحار والله أعلم. Berkata pengarang, sekiranya dia bersumpah untuk tidak memberi salam kepada Zaid, lalu dia memberi salam kepada satu kumpulan yang terdapat Zaid di dalamnya, tetapi dia kecualikan Zaid, maka dia dikira tidak melanggar sumpah. Jika dia niat kepada Zaid, maka dia dikira sebagai melanggar sumpah. فصل حلف لا يأكل الرؤوس ولا نية له حنيس برؤوس تباع وحدها وهي رؤوس الغنم والبقر والإبل لا برؤوس طير وحوت وصيد إلا ببلد تباع فيه مفردة. Jika seseorang itu bersumpah tidak akan memakan kepala tanpa sebarang niat dan kasat tertentu, maka hukumnya dia dikira melanggar sumpah apabila memakan kepala yang biasa dijual secara berasingan. Yang pasti ialah kepala kambing. Begitu juga kepala unta dan lembu ikut kepada pendapat yang sahih. Kerana itulah menjadi amalan kebiasaan memakan kepala burung, kepala ikan, kepala binatang buruan dan kepala kuda tidak mensabitkan dia melanggar sumpah, kecuali di negeri yang menjual kepala tersebut secara berasingan.
كتاب النظر. هو ضربان نظر اللجاج وغضب كإن كلمته أي فلانا أو إن لم أخرج من البلد فلله علي عتق أو صوم أو صلاة. وفيه إذا وجد المعلق عليه كفارة اليمين لأنه يشبه اليمين. وفي قول ما التزم وفي قول أيهما شاء. وعلى الأول همل حديث مسلم كفارة النظر كفارة اليمين. قلت الثالث أظهر. قاله في الروضة أيضا ورجحه العراقيون كما قاله الرافعي في الشرح والله أعلم. قال لكن رجح الأول البغوي والروياني وإبراهيم المروزي والموفق ابن الطاهر وغيرهم. ولو قال إن دخلت الدار فعلي كفارة يمين أو نذر لزمته كفارة بالدخول. InsyaAllah kita akan masuk kepada kitab nazar. Ada dua bentuk. Nazar lijaj, yakni nazar emosi. Seperti jika aku bercakap dengannya atau fulan, atau jika aku tidak keluar dari negeri ini, demi Allah, aku wajib merdekakan hamba atau berpuasa. Jika tidak, kena bayar kafarah sumpah seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kafaratun nazar kafaratul yamin, maknanya kafarah nazar seperti mana kafarah sumpah. ونذر تبرر بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كإن شفي مريضي أو ذهب عني كذا فلله علي أو فعلي كذا من صوم أو غيره فيلزمه ذلك إذا حصل معلق عليه. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه رواه البخاري. وإن لم يعلقه بشيء كلله علي صوم لزمه ذلك في الأظهار. Nazar tabarrur selalunya untuk tujuan kurbah, yakni untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ianya disebabkan oleh nikmat yang didapati ataupun terselamat daripada musibah, seperti sembuh daripada sakit. Dia bernazar dengan berkata, demi Allah, aku akan lakukan ini, sama ada berpuasa ataupun sebagainya. Maka perbuatan tersebut adalah wajib jika syaratnya dipenuhi, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara an yuti Allah falyuti'hu rawahul Bukhari. Dan jika dia tidak syaratkan perbuatan nazar tersebut, maka wajib untuk dia berpuasa mengikut kepada pendapat yang azhar. ولا يصح نظر معصية كشرب الخمر أو الزنا لحديث مسلم لا نظر في معصية الله ولا واجب كالصبح أو صوم أول رمضان إذ لا معنى لإيجابه بالنظر ولو نظر فعل مباه أو تركه
كقيام أو قعود لم يلزمه الفعل أو الترك. روى أبو داود حديث لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، لكن إن حلف لزمه كفارة يمين على المرجح في المذهب كما في المحرر، وفي قول أو وجه لا كفارة، ويؤخذ ترجيحه من روضة كأصلها، حيث حكى الخلاف في نذر المعصية إن خولف، ورجح فيه عدم الكفارة، ثم أهيل عليه نذر الواجب ونذر المباح المذكور. وفي شرح المحزب الصواب أنه لا كفارة في الثلاثة، ولو نذر صوم أيام ندب تعجيلها مسارعة إلى براءة الذمة، فإن قيد بتفريق أو موالاة وجب ذلك، وإن لم يقيد جاز. Dan sekiranya seorang itu bernazar untuk melakukan maksiat, maka nazar tersebut adalah tidak sah. Maksiat seperti contoh meminum arak dan berzinar. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nazara fi ma'siyatillah atau kama qala. Dan juga tidak sah pada perkara yang wajib seperti solat ataupun puasa pada bulan Ramadan. Tetapi jika dia tinggal perkara tersebut, maka dia akan dikenakan kafarah. Dan jika dia bernazar untuk melakukan perkara-perkara yang harus ataupun makruh seperti bangun, duduk dan sebagainya, maka nazar ini tidak wajib dilaksanakan, sama ada untuk dia melaksanakannya ataupun untuk dia meninggalkannya. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nazara illa fima batughiya bihi wajhullahi atau kama qala. Dan sekiranya dia bernazar untuk puasa beberapa hari, maka dia disunatkan disegerakan puasa tersebut ikut kepada kaitan dengan puasa, sama ada berturut-turut atau selang-seli. Jika dia tidak kait dengan mana-mana, harus berturut-turut. Jika dia kaitkan dengan berturut-turut, wajib untuk dia berpuasa secara berturut-turut. أو سنة معينة كسنة كذا أو سنة من الغد أو من أول الشهر كذا صامها عن نذره إلا ما ذكر في قوله وأفطر أي منها العبد أي يوميه والتشريق أي أيامه الثلاثة أنها غير قابلة للصوم لحرمته فيها، وصام رمضان منها عنه لأنه غير قابل لصوم غيره، ولا قضاء لما ذكر عن نذر لأنه غير داخل فيه لما تقدم، وإن أفطرت بحيض ونفاس في السنة وجب القضاء لأيامهما في الأظهر لأنها قابلة للصوم. قلت أحزن من رافعي في الشرح الأزهر لا يجب، وبه قطع الجمهور والله أعلم، لأنها غير قابلة للصوم منها فلا يدخل في نظرها، وإن أفطر يوما بلا عذر من السنة
وجب قضاؤه ولا يجب استئناف سنة فإن شرط التتابع وجب استئنافها في الأصح. Jika seseorang itu bernazar untuk puasa dalam tempoh 1 tahun tertentu, maka dia wajib melaksanakannya. Dia tidak perlu puasa nazar ini pada hari raya, hari-hari tasyrik dan sepanjang bulan Ramadan dan tidak perlu dia gantikannya mengikut pendapat yang azhar. Manakala wanita pula, dia tidak perlu ganti puasa yang ditinggalkan semasa dia berada di dalam keadaan haid dan nifas. Tetapi jika dia tinggal puasa 1 hari tanpa sebab uzur, maka dia wajib ganti. Sekiranya dia meletakkan syarat berturut-turut dalam puasa 1 tahun tersebut, dia meletakkan syarat berturut-turut tempoh 1 tahun, maka ianya menjadi wajib mengikut kepada pendapat yang asah. أو غير معينة وشرط فيها التتابع وجب ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق ويقضيها تباعا متصلة بآخر السنة ليفي بنذره ولا يقطعه حيض أي في زمنه وفي قضائه القولان أظهرهما لا يجب كما تقدم وإن لم يشرطه أي التتابع لم يجب. Dengan itu dia wajib menggantikan puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan, pada 2 hari raya dan juga pada hari-hari tasyrik, kerana dia telah mewajibkan dirinya untuk berpuasa setahun. Manakala perempuan pula perlu ganti puasa yang ditinggalkan semasa dia berada dalam keadaan haid dan nifas. أو يوم الاثنين أبدا لم يقض الثاني رمضان اللازمة وهي 4 لعدم دخولها في النظر لما تقدم وكذا عيد والتشريق الأيام 5 لا يقضي أثانيها في الأظهر لما ذكر والثاني يقضيها لأن مجيء الاثنين فيها غير لازم وفي الاثنين الخامس في رمضان هذا الخلاف بترجيحه فلو لزمه صوم الشهرين تباعا لكفارة صامهما ويقضي أثانيهما لنذره وفي قول لا يقضي إن سبقت الكفارة النظر قلت ذا القول أظهر والله أعلم. Ataupun jika dia bernazar untuk berpuasa pada hari Isnin sepanjang hayatnya, maka bila mana masuk pada bulan Ramadan, wajib puasa Ramadan, tidak perlu qada. Manakala kira dalam bulan Ramadan tu terdapatnya 4 kali hari Isnin dan tidak termasuk hari Isnin yang dinazarkan. Begitu juga seperti 5 hari raya. Maknanya 5 hari, 2 hari raya dan juga 3 hari tasyrik, maknanya dia tidak perlu qada mengikut pada pendapat yang azhar. Manakala pendapat yang kedua, dia wajib qada kerana pada hari raya tak semestinya hari-hari itu jatuh pada hari Isnin, termasuk juga hari Khamis. Jika dia diwajibkan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maknanya dia bertembung puasa 2 bulan berturut-turut dengan puasa nazar
kita kena melihat, ia kena lihat kepada mana yang dahulu. Jika kafarah mendahului nazar, maka tak perlu qada. Jika nazar dulu, maka dia perlu qada. Berkata pengarang, pendapat ini lebih azhar. Imam An-Nawawi telah mentarjihkan di dalam kitab Raudah. Dia menyatakan lihat pada waktu menunaikan. Dan yang kedua, kepada waktu wajib. Sekian itu saja. Wallahu a'lam.